Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bertemu dan meneruskan majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab Mukhtasaru Zadil Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita pergi kepada perbahasan kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, suka saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal saleh dan ketaatan kita di dalam bulan ini. Allahumma amin. Pertama sekali, hadirin dan hadirat, saya minta sedikit keizinan untuk saya ulas berkenaan dengan satu ayat sahaja daripada surah Al-Baqarah, iaitulah surah ataupun ayat yang ke-183 daripada surah tersebut. Ini bersempena dengan keberadaan kita ini dalam bulan Ramadan, dan juga satu ayat ini sedikit sebanyak akan memberikan manfaat kepada kita apabila kita melakukan sedikit tadabbur ringkas. Yang pertama, ayat kita adalah ayat yang ke-183 daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah ayat yang kita nak jadikan sebagai muqaddimah perbahasan kita pada malam ini. Pertama, hadirin dan hadirat, Allah mulakan ayat ini dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ada tiga perkara penting yang kita nak kupas daripada ayat ini. Yang pertama, apabila Allah guna perkataan ya ayyuhallazina amanu, ulama-ulama tafsir kita, mereka meletakkan satu kaedah Quraniyah, iaitu kaedah Al-Quran, yang mana mereka mengatakan berkenaan dengan dua kalimah di dalam Al-Quran. Kalimah pertama iman dan kalimah kedua Islam. Lalu kaedah yang mereka katakan itu izajtama'a iftaraqa wa izaftaraqa ijtama'a, yang membawa maksud Islam dan iman apabila keduanya terdapat di dalam satu-satu ayat, maka maksud Islam adalah Islam dan maksud iman adalah iman, yakni berbeza dari sudut maksud keduanya. Wa izaftaraqa ijtama'a, tetapi kalau yang dalam satu ayat itu hanya terdapat salah satu sahaja daripada keduanya. Contoh ayat ya ayyuhallazina amanu, ada tak sebutan tentang Islam? Jawapannya tidak ada. Jadi mereka terpisah. Jadi izaftaraqa ijtama'a, apabila iman dan Islam dipisahkan daripada satu ayat, maknanya dalam iman ada Islam, itu maksud dia. Tapi kalau dalam surah Al-Hujurat kita lihat, apabila Allah mengatakan qalatil a'rabu amanna, golongan Arab Badui mengatakan kami telah beriman,
Tetapi Allah kata, bal lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ada dua ayat. Amanna, kami beriman. Satu lagi, aslamna, kami Islam. Maknanya maksud iman tidak sama dengan Islam dalam ayat itu. Maksud Islam tidak sama dengan iman dalam ayat tersebut, kerana diasingkan. Jadi ini kaedah Quran yang Quran para ulama letakkan, iza ijtama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Apabila Al-Quran menghimpunkan dalam satu ayat ada iman dan Islam, maksudnya berbeza. Tetapi sekiranya diasingkan antara iman dan Islam, maka dalam iman ada Islam dan dalam Islam ada iman. Jadi maksudnya apabila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, maka itu meliputi wahai orang-orang Islam juga. Ini maksud yang kita kena clear. Kutiba alaikumus siyam, maknanya puasa ini bukan semata wajib kepada orang beriman. Jangan salah faham. Tetapi puasa adalah wajib kepada seluruh Muslim. Sama ada Muslim itu mukmin atau Muslim itu munafik. Yang ni kita akan bahas. Maka semua orang Islam wajib berpuasa. Baik dia Muslim, baik dia munafik. Saya minta maaf. Baik dia mukmin, baik dia munafik. Cuma kita katakan yang benar-benar akan menyahut seruan orang yang seruan Allah untuk berpuasa hanyalah golongan yang beriman sahaja. Sebab itu kita katakan kenapa kita lihat dalam bulan puasa masih ada orang yang tidak puasa. Maka jawapannya inilah, kerana walaupun semua umat Islam wajib berpuasa, tetapi yang akan menyahut seruan kewajipan dan arahan tuntutan berpuasa hanyalah golongan beriman. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, daripada perkataan ya ayyuhallazina amanu, kita sebut bahawasanya iman ini adalah suatu perkara yang tidak mampu dilihat dengan mata kita. Jadi iman dia berhajat kepada pembuktian. Dan sebab itu pasangan iman di dalam Al-Quran adalah amal saleh. Kita selalu dengar dan selalu baca, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Maknanya iman dan amal saleh adalah pasangan. Jadi apabila kita katakan pasangan, couple ni dia tak boleh nak pisah. Pergi jauh pun tak boleh, dia perlu kepada antara satu sama lain. Jadi sebab itu bila kita katakan, maka iman dibuktikan dengan amalan anggota badan. Yakni iman dibuktikan dengan amal saleh. Meliputi ucapan, meliputi perbuatan anggota badan. Antara bukti iman adalah kita ini berpuasa. Itu bukti keimanan kita ini. Sebab itu ada sebuah doa yang mana kita ini diajar untuk kita membacanya ketika berbuka puasa, iaitu Allahumma laka sumtu, kemudian wabika amantu. Ya Allah, kerana-Mu lah aku berpuasa, dengan-Mu aku beriman. Jadi puasa adalah bukti keimanan. Dan puasa ni benda yang dapat diketahui dan dapat dilihat. Ada orang dia dakwa sahaja dia beriman, tetapi tak ada pembuktian. Apa bukti awak beriman? Jadi bukti keimanan kita kepada Tuhan adalah dengan cara kita berpuasa. Yang ketiga, faedah daripada ayat ya ayyuhallazina amanu juga, kutiba alaikumus siyam itu, maka kita katakan yang kita dituntut adalah tuntutan berpuasa sebagaimana orang beriman puasa. Itu maksud dia. Maknanya bila Allah kata wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa, maka kalau kita berpuasa, puasa kita hendaklah puasanya orang beriman. Bagaimana puasa mukmin? Puasa mukmin bukan semata menahan diri dari lapar dan dahaga. Puasa mukmin bukan semata menahan diri dari makan dan minum. Tetapi puasa orang beriman
adalah puasa yang meliputi penjagaan mata dari maksiat, penjagaan telinga dari mendengar perkara haram, penjagaan lidah daripada menuturkan perkara-perkara dosa seperti bohong, mengumpat, mencaci maki dan seumpamanya. Jadi ini penting. 3 perkara penting yang kita dah kupas berkenaan dengan sebutan ya ayyuhallazina amanu. Dan apabila Allah sebut perkataan kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan ke atas kamu, yakni mukmin yang mencakupi muslim itu, untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas generasi sebelum kamu. Dan kita tahu umat sebelum kita yang ditujukan di dalam Al-Quran merujuk kepada Bani Israel, merujuk kepada Bani Israel, iaitu Yahudi dan Nasrani. Allah mewajibkan juga puasa kepada mereka sebagaimana Allah wajibkan puasa kepada kita. Kita tahu, masa saya belajar dahulu, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, kami belajar sebuah kitab, dan dalam kitab tersebut ada menyebutkan tentang definisi ibadah. Dan definisi ibadah ni diambil daripada kitab Al-Ubudiyah. Siapa tulis kitab Al-Ubudiyah? Al-Ubudiyah ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, yang mana dalam kitab tersebut dikatakan bahawasanya definisi ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal af'ali zahirati wal batinah. Ibadat merupakan satu kata nama yang menghimpunkan semua perkara yang Allah suka dan Allah redha, daripada ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang zahir dengan yang batin. Itulah definisi ibadat. Satu kata nama yang menghimpunkan semua perkara yang Allah suka dan redha daripada ucapan dan perbuatan anggota badan yang zahir dan juga yang batin. Jadi apabila kita katakan ibadat ni semua benda yang Allah suka, persoalannya, kata guru saya, bagaimana kita nak tahu sesuatu perbuatan dan ucapan tu Allah suka dan Allah redha? Bagaimana cara untuk kita tahu? Macam perbuatan sekian Allah suka, perbuatan sekian Allah redha. Jadi guru saya ini dia kata annallaha lam ya'muru bisyai' illa wa yuhibbuh. Allah tidak akan memerintahkan kita melakukan sesuatu melainkan pasti Allah menyukai amalan tersebut. Jadi cara kita nak tahu Allah suka kepada sesuatu perbuatan dan Allah suka kepada sesuatu ucapan, Allah akan suruh kita buat. Allah akan arahkan kepada kita untuk kita buat. Jadi apabila Quran dalam ayat 183 tadi menyebut kutiba alal ladzina min qablikum atau kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, maknanya apa? Maknanya betapa Allah suka sungguh kepada ibadat puasa, kerana adanya arahan daripada Allah. Ibadat tu Allah takkan kita kata ibadat merupakan sesuatu yang Allah suka. Macam mana kita nak tahu Allah suka sesuatu perbuatan? Allah akan syariatkan. Jadi apabila Allah syariatkan puasa ini bukan semata kepada umat kita sahaja, tetapi turut disyariatkan kepada umat-umat yang terdahulu, satu je gambaran kita, Allah suka ibadat puasa. Jadi apabila kita tahu Allah suka ibadat puasa, kita lihat doa Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam seperti yang diriwayat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dalam doanya menyebut, yang mana dia kata Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku ini memohon kepadamu cintamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan aku mohon untuk aku mendapat kecintaan mereka yang mencintaimu. Wal amal allazi yuballighuni hubbak,
dan amalan yang boleh menyampaikan aku ini kepada kasih sayangmu. Jadi kalau kita tahu yang mana ibadat puasa itu Allah suka, hakikatnya doa itu nak menjadikan kita melakukan apa yang Allah suka. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Kemudian penghujung ayat itu Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Ulama-ulama seperti Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam rahimahullah, beliau menyebut di dalam kitabnya Maqasid As-Sawm, objektif pensyariatan puasa. Beliau kata maksud la'allakum tattaqun adalah la'allakum tattaqunan nara bisiyamihi. Mudah-mudahan kamu menjadikan benteng antara diri kamu dengan neraka dengan perantaraan puasa. Kita ni, apa yang menyebab kita terhalang daripada masuk neraka? Jawapannya amal saleh. Maknanya amal saleh menjadi benteng daripada perkataan al-wiqayah, perisai atau shield. Jadi amal saleh menyebab kita ini tidak terpalit ke dalam lembah neraka wal'iyadzubillah. Jadi itu maksud takwa. Takwa ni adalah amal saleh, iaitu amal saleh yang menjadikan perisai benteng kita antara kita dengan neraka. Itu maksud takwa. Daripada perkataan wiqayah, daripada perkataan benteng dan perlindungan. Jadi apabila kita ini berpuasa untuk mencapai takwa, maka kita tahu bahawasanya takwa ini juga sebenarnya adalah sinonim kepada amal saleh, iaitu melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat. Tetapi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ramai orang dia salah faham sedikit apabila dia kata takwa ni natijah di hujung Ramadan, nak tengok ada takwa ke tidak daripada ibadat puasa. Sebenarnya tak tepat, kerana walaupun la'allakum tattaqun itu berada pada penghujung ayat, tetapi sebenarnya takwa hakikatnya adalah natijah puasa. Jadi semasa kita berpuasa itu sendiri kita boleh nilai ada takwa ke tidak puasa kita. Maksudnya, adakah semasa kita puasa kita masih bermaksiat? Kalau kita masih bermaksiat, itu maknanya puasa tak natijahkan takwa. Dan kita tengok puasa siang hari kita pada hari pertama Ramadan. Adakah semasa kita berbuka puasa itu kita berbuka dengan perkara haram? Ada orang dia berbuka dengan benda haram. Ada orang apabila selepas berbuka perut terlampau kenyang, tinggal salat fardu maghrib. Ada juga waktu maghrib dia tunggu untuk azan, tapi waktu salat dia tinggal. Jadi puasa sebegini tak menatijahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sedikit penghayatan daripada ayat 183 daripada surah Al-Baqarah tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama insya-Allah. Kemudian hadirin dan hadirat, kita nak terus pergi kepada perbahasan ringkasan kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Zadul Ma'ad hakikatnya seperti yang kita sebut berulang kali adalah bekalan perjalanan panjang kita. Dan bekalan kita ini adalah berdasar petunjuk sebaik-baik hamba Allah, yakni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita nak gunakan petunjuk Nabi dalam bekalan perjalanan kita menuju Tuhan. Itu hakikatnya konsep kitab kita ini. Petunjuk Nabi adalah menerusi sirah Nabi. Dan kitab Zadul Ma'ad memang kitab sirah. Tetapi kitab Zadul Ma'ad ni bukan semata sirah, tapi dia nak keluarkan apa diakah Hadiyun Nabawi, petunjuk-petunjuk Nabi yang boleh dijadikan kita ini sebagai bekalan permusafiran panjang kita menuju Tuhan Subhanahu wa ta'ala.
Majlis kita pada malam ini merupakan majlis kali yang ke-28. Majlis kali yang ke-28 daripada huraian dan perbahasan kitab kita ini. Kita masih lagi berada pada perbahasan iaitu utusan-utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para perwakilan yang baginda utuskan untuk menyampaikan surat-surat tersebut kepada para pembesar negara di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim selaku penulis kitab rahimahullahu taala, wa ba'atha Hatiba ibn Abi Balta'ah ila Al-Muqawqis wa ismuhu Juraij ibn Mina Malikul Iskandariyah Azimul Qibt, yang membawa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah kepada Al-Muqawqis, gelaran bagi pemerintah namanya Juraij bin Mina, yang mana beliau merupakan Malik Al-Iskandariyah, raja bagi kawasan yang namanya Iskandariyah. Sekarang ini masih wujud Iskandariyah, Alexandria, ataupun student medik dekat situ biasanya panggil student Alex, singkatan daripada Al-Iskandariyah atau Alexandria itu, yang berada di negara Mesir pada hari ini, dan disebut Azimul Qibt. Kita kata Azimul Qibt ini adalah pembesar Koptik. Jadi Mesir zaman dahulu, yakni Mesir purba pada zaman yang sebaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Juraij bin Mina, disebut sebagai Al-Muqawqis, iaitu gelaran bagi pemerintah Mesir pada waktu itu. Dan apabila kita sebut berkenaan dengan Hatib bin Abi Balta'ah, ada sebuah kisah dan penceritaan yang menarik berkenaan dengan pribadi Hatib bin Abi Balta'ah ini. Kita tahu bahawasanya kisah yang begitu masyhur bagaimana Hatib bin Abi Balta'ah ini telah membocorkan rahsia umat Islam, tentera Islam, pimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada musyrikin Mekah. Dia bocorkan rahsia. Dia bocorkan maklumat bahawasanya Nabi Muhammad pada tarikh sekian dan sekian akan pergi ke Mekah untuk membuka kota Mekah. Dan Hatib bin Abi Balta'ah dia bocorkan rahsia tersebut kepada pembesar-pembesar Mekah, yakni pembesar-pembesar Quraisy yang pada ketika itu berada di Mekah dari kalangan musyrikin Mekah. Kalau ikut dari sudut hukum, kita nak pecah rahsia ketenteraan umat Islam adalah suatu dosa besar, kerana boleh mendatangkan mudarat kepada umat Islam, yakni tentera musuh tahu tentang rahsia-rahsia dalaman kita, bahaya. Hatta kita, negara kita ini sebagai contoh, negara-negara Muslim ditadbir oleh pemerintah umat Islam, tiba-tiba ada dari kalangan kita yang mempunyai maklumat-maklumat dalaman kerajaan, tiba-tiba kita bocor kepada negara-negara yang bukan Islam sebagai contoh. Hakikatnya dosa. Bahkan bukan semata dosa biasa, ia termasuk dalam dosa besar. Tetapi bagaimana seorang sahabat Nabi boleh melakukan perbuatan sedemikian? Ini mengajar kita satu perkara, bahawasanya sahabat walaupun mereka merupakan generasi yang terbaik, tetapi mereka tidak ada ismah, yakni kemaksuman daripada melakukan sebarang kesilapan. Ini kita kena jelas. Tidak ada ismah, melainkan ismah atau kemaksuman hanyalah hak milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita lihat dahulu, kita pernah dengar berkenaan peristiwa yang berlaku kepada Ubay ibn Ka'ab menyelisihi arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi berjihad di dalam peperangan Tabuk. Maka itu juga adalah suatu maksiat. Jadi sama juga seperti yang berlaku kepada Hatib bin Abi Balta'ah ini. Dia bocorkan rahsia umat Islam
kepada tentera-tentera musyrikin Mekah, bagi tahu maklumat yang Nabi Muhammad nak datang ke Mekah bagi tujuan membuka kota Mekah. Lalu berita tersebut sampai kepada pengetahuan Nabi. Para sahabat yang lain begitu marah. Sahabat yang lain mereka rasa marah. Sehingga sahabat yang boleh disifatkan sebagai paling marah adalah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Da'ni adrib unuqa hadzal munafiq ya Rasulullah." Biarkan aku untuk aku memancung kepala munafik ini wahai Rasulullah. Itulah kata-kata siapa? Kata-kata Umar ibn al-Khattab. Menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah merupakan suatu perkara yang berat. Apabila dia lakukan perbuatan sedemikian, marah umat Islam yang lain kerana tak boleh kita nak sebar rahsia umat Islam kepada musuh-musuh Islam. Lalu ia dilakukan. Dan apabila ia dilakukan, Sayyidina Umar menyebut kata-kata itu tadi. Bayangkan Umar ni kita tahu dia adalah seorang yang bertakwa, seorang saleh. Tapi dia kata, "Da'ni adrib unuqa hadzal munafiq." Wahai Rasulullah, kau biarkan aku untuk aku memancung leher lelaki yang munafik ini. Disebut terus sebagai munafik kerana apa? Kerana perbuatan. Kita tahu munafik adalah isim fa'il, kata pelaku atau kata pembuat. Fa'ilnya apa? Perbuatannya apa? Perbuatannya adalah an-nifaq, iaitu nifaq. Dan kita tahu perbahasan akidah menyebut nifaq ini dia terbahagi kepada dua bahagian. An-nifaq dia terbahagi kepada dua pecahan. Yang pertamanya an-nifaqul aqdi, munafik dari sudut i'tiqad. Munafik dari sudut i'tiqad. Munafik dari sudut i'tiqad ni antara contohnya adalah seperti Ra'sul Munafiqin, ketua bagi sekalian para munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya apa? Namanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay. Abdullah ibn Ubay merupakan ketua bagi sekalian munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nifaknya Abdullah bin Ubay adalah izharul Islam wa ibtanul kufur. Dia menzahirkan keislaman tapi dia menyembunyikan kekufuran. Itu munafiknya Abdullah ibn Ubay. Zahir Islam, sembunyikan kekufuran. Yang tahu berkenaan dengan kekufuran dalam hati Abdullah bin Ubay adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu dan para sahabat ramai yang tahu, sehingga para sahabat kata, kenapa kita tak mengambil tindakan kepada Abdullah bin Ubay wahai Rasulullah? Lalu Nabi kata tidak. Hatta la yaz'amun nas anna Muhammadan qatala ashabahu, sehingga orang ramai tidak menyangka bahawasanya Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Sebab di sisi musyrikin Mekah, mereka nampak Abdullah bin Ubay ni bersama dengan Rasulullah. Salat bersama, agama sama, zahirnya Islam. Jadi kalau Nabi bunuh Abdullah bin Ubay kerana baginda tahu dia ini munafik dari sudut i'tiqad, nanti musyrikin Mekah dia akan beranggapan pula, Muhammad ni sesama kawan dia pun tak saling berbunuhan, apatah lagi kita. Jadi itu akan memberi persepsi negatif kepada non-Muslim pada zaman itu. Maka kerana itu Nabi tidak membunuh Abdullah bin Ubay ibn Salul. Tetapi munafik dari sudut i'tiqad inilah yang disebut di dalam Al-Quranil Karim, iaitu Allah mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya golongan munafik berada pada bahagian neraka yang paling bawah sekali. Maknanya Allah tak kata orang kafir berada pada bahagian neraka paling bawah, tetapi siapa yang berada pada bahagian neraka yang paling bawah? Munafik, bukan orang kafir. Maknanya antara orang kafir dengan orang munafik, yang paling bawah nerakanya adalah munafik. Kerana apa? Kerana dia ini zahirnya Islam,
dalam hatinya kufur, wal'iyadzubillah. Dalam hatinya penuh kekufuran kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita mungkin tak nampak, adakah wujud orang seperti ini? Zaman dahulu mungkin, zaman sekarang ada? Jawapannya ada. Jawapannya ada. Kita boleh nampak dan boleh terzahir bahawasanya perbuatan kita nampak banyak perbuatan-perbuatan kafir yang dibuat, tapi nama masih meletak nama Islam. Jadi itu hakikatnya munafik dari sudut i'tiqad, wal'iyadzubillah. Ada dari kalangan umat Islam dalam negara ini, nama-nama Muslim, kad pengenalan Islam, mengambil status warga negara apa semua pun Islam. Tapi dalam masa yang sama anti-Islam, sambut perayaan Christmas dan seumpama, minum arak, belum masuk dengan segala perkara-perkara yang lain. Wal'iyadzubillah. Jadi kita boleh nampak itulah ciri munafik dari sudut i'tiqad, benci sungguh pada Islam dalam hati, sehingga ada bab Islam semua benda nak di-condemn, semua benda nak di-comment. Saya ada satu perkara yang menarik yang suka saya sepanjang tempoh kita ini berhadapan dengan pandemik COVID. Ada satu benda yang bermain di fikiran saya ini, iaitu tentang isu pemakaian mask, face mask ni. Kita boleh sifatkan mask ni atau pelitup muka adalah sebahagian daripada kategori pakaian. Sebahagian kategori pakaian. Sekarang ni kita pergi mana-mana, khususnya di tempat awam atau tempat yang berjarak dekat, kita akan lihat orang pakai mask. Semua pakai mask. Pertama kita kata betul arahan kerajaan, satu. Yang kedua, sekiranya sesiapa yang mendapati tidak pakai di tempat publik, maka boleh dikenakan hukuman undang-undang. Boleh kena saman atau diambil tindakan. Bahkan sebahagian kita, bila dia tengok orang tak pakai mask, dia marah. Dia kata, cepat pakai mask. Nampak? Tetapi kita ini, mana pergi orang yang dahulu memperjuangkan jangan tutup aurat, jangan pakai tudung. Orang kalau kita nak ajak orang ramai pakai tudung, tutup aurat, dialah yang paling terawal condemn sekali. Jangan, ini adalah menafikan hak asasi dan kebebasan wanita, bla bla bla. Tapi pakai pelitup muka, dia pakai. Sebab apa dia pakai? Sebab nak ikut arahan pemerintah. Sebab apa pakai? Takut kepada tindakan saman undang-undang. Tapi kita fikir logik. Itulah yang kami perjuangkan bila kita nak bawa supaya orang ramai Islam, lelaki perempuan menutup aurat. Kenapa tutup aurat? Perintah Allah, bukan semata perintah pemerintah. Kenapa tutup aurat? Kerana nak elakkan hukuman dan azab Tuhan, bukan semata saman dan undang-undang punya tindakan. Jadi kita nak galak orang. Bila kita galak orang supaya menutup aurat dan seumpamanya, puak-puak ni kata menafikan hak kebebasan berpakaian seorang perempuan. Kita kata la haula wala quwata illa billah. Maknanya kita nampak, ini sebenarnya adalah satu hipokrisi yang berlaku, bahawasanya itulah sikap anti-Islam. Bila orang suruh tutup aurat semata nak menjaga diri dan peribadi daripada hukum Tuhan dan seumpamanya, maka dia pertikai. Tapi kita tengok, ada ke zaman sekarang ni puak-puak yang sama yang melaungkan kebebasan ini, adakah mereka mempertahankan ke ataupun mereka tak ada kata apa pun pasal penutupan aurat? Jadi kita tengok tak ada yang bersuara pun. Dan saya tak mempertikaikan isu face mask, memang kita dituntut kerana ini pematuhan SOP. Tapi saya nak menggambarkan tentang perbezaan cara fikir dan tindakan kita dalam kita nak interact dengan isu yang hampir sama je. Yang ni arahan pemerintah, yang ni arahan raja kepada segala pemerintah, Tuhan kita Subhanahu Wa Taala. Yang ni kalau kita tak lakukan akan diambil tindakan undang-undang, yang itu pun akan diambil tindakan di sisi Tuhan Subhanahu Wa Taala. Yang ni tujuannya untuk elakkan bahaya kepada diri kita dari sudut benda yang tak nampak.
Habis apa beza pemakaian tutup aurat? Sebab nak elakkan bahaya kita daripada benda yang tak nampak seperti dosa juga. Sama sahaja. Tapi kalau kita boleh fikir, baru kita tahu apa yang aku perjuangkan selama hari ini. Apa perjuangan dia selama hari ini nak membebaskan, orang kata tahrirul mar'ah, membebaskan wanita daripada niqab, membebaskan wanita daripada hijab dan seumpamanya. Jadi kena fikir. Jadi benda yang sama, apa alasan awak? Apa alasan kita lagi? Baik. Jadi berbalik kepada kisah kita ini tadi. Munafik yang pertama saya kata tadi adalah dari sudut i'tiqad, dan yang keduanya an-nifaqul amali, munafik dari sudut amalan anggota badan. Munafik dari sudut amalan anggota badan adalah seperti yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang masyhur, baginda mengatakan ayatul munafiqi salas. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Iza haddasa kadzab. Apabila dia bercakap, dia bohong. Wa iza wa'ada akhlaf. Apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Wa iza tumina khan. Apabila dia diberi amanah, dia khianat. Dia mengkhianati amanah. Maka ini adalah munafik dari sudut amalan. Munafik dari sudut amalan ni bukan munafik yang dimaksudkan masuk neraka paling bawah, tidak. Tapi dia ini Muslim. Cuma dia ada nifak dari sudut perbuatannya menyerupai perbuatan orang-orang munafik. Jadi hukumnya berbeza. Satu nifak dari sudut akidah, i'tiqad dan pegangan. Satu lagi nifak dari sudut amalan, dia menyerupai amalan orang munafik. Itu maksud yang sebenar. Jadi apabila Sayyidina Umar dia kata, da'ni adrib unuqa hadzal munafiq, biarkan aku wahai Rasulullah untuk pancung kepala lelaki munafik ini. Bukanlah Umar mengatakan yang Hatib bin Abi Balta'ah tu sama seperti Abdullah bin Ubay, tidak. Tetapi dia mengatakan bahawasanya munafik tu perbuatan orang munafik. Kerana mukmin tidak akan bocorkan rahsia ketenteraan umat Islam. Itu ciri mukmin. Tetapi ini kita katakan munafik maka dari sudut amalan anggota badan. Perbuatan tu perbuatan munafik. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Hatib bin Abi Balta'ah, apa semua ini, kata Nabi? Apa semua ini? Lalu Hatib bin Abi Balta'ah dia jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ini tidak sama sekali memberitahu rahsia tersebut kerana aku kufur dan aku murtad daripada Islam. Tidak, dia kata. Bukan kerana itu. Tetapi kerana dia ini di Mekah, Hatib bin Abi Balta'ah ni, dia bukan dari kalangan Quraisy. Maknanya dia bukan dari kalangan suku kaum Quraisy. Kalau Nabi kita, Abu Bakar, Umar, mereka ni kan daripada jalur Quraisy. Ada sepupu sepapat, ada kaum keluarga, ada kerabat di Mekah. Hatib bin Abi Balta'ah, dia bukan daripada suku kaum Quraisy. Jadi tujuan dia bagi tahu adalah supaya apa? Supaya nanti ahli keluarga dia ini tidaklah disakiti. Kalau orang-orang lain, dia tak apalah. Kita kata kaum muhajirin. Ramai dari kalangan kaum muhajirin, ialah Fathu Makkah kan dari Nabi daripada Madinah. Ramai dari kalangan muhajirin yang berhijrah ke mana? Ke Madinah Al-Munawwarah. Mereka masih mempunyai keluarga dan kaum kerabat di Mekah. Jadi tak ada isu sangat kalau nak pergi berjihad, pembukaan kota Mekah dan seumpamanya. Kerana mereka ini boleh kata saling kenal antara satu sama lain. Tapi Hatib kata, aku ni tak ada siapa dia. Aku bukan dari kalangan orang musyrik. Aku bukan dari kalangan orang Quraisy. Jadi tak ada siapa yang nak menjaga ahli keluarga aku, melindungi ahli keluarga aku. Jadi seakan dia bagi tahu rahsia itu supaya dengan syarat keluarga dia dilindungi, jangan dikacau. Yang lain muhajirin tak apalah, mereka ini kenal antara satu sama lain. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar, Rasulullah menerima jawapan tersebut. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Umar. Apa kata Nabi? Nabi kata,
Wa ma yudrika, tidak tahukah kamu bahawasanya annahu min ahlil Badar, bahawasanya Hatib bin Abi Balta'ah ni merupakan antara sahabat yang pergi berperang atau turut serta dalam peperangan Badar. Dan peperangan Badar ni Allah telah melihat dan meneliti kepada semua yang hadir peperangan Badar. Lalu Allah mengatakan, if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Buatlah apa yang kamu mahukan, buatlah sesuka hati kamu, sesungguhnya aku telah mengampunkan kamu. Ini kata Allah kepada mereka yang turut terlibat dan turut serta di dalam peperangan Badar. Jadi kita tengok, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanallah, maka kita katakan bahawasanya Hatib bin Abi Balta'ah ni diberi kemaafan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kerana beliau menyertai perang Badar. Itulah kisah serba sedikit berkenaan dengan Hatib bin Abi Balta'ah yang diutuskan Nabi kepada Maharaja Al-Muqawqis, yakni Raja Mesir. Lalu apabila dihantar surat kepada Maharaja Mesir, faqala khairan, maka dia membalas dengan ucapan yang baik. Siapa dia? Muqawqis ni tadi. Dia membalas dakwahan ataupun ajakan Nabi ni menerusi Hatib bin Abi Balta'ah. Dia balas dengan ucapan yang baik. Wa qarabal amr, dan dia menerima rapat atau mendekat dengan urusan Islam ini. Walam yuslim, cuma dia ini tidak memeluk Islam. Dia tidak memeluk Islam. Tetapi baiknya Muqawqis, walaupun dia tidak menerima Islam, tetapi dia tidak sama seperti Kisra dalam kisah kita yang lepas. Kisra Maharaja Parsi, dia koyakkan surat Nabi, dia tolak dan dia tidak terima, tapi dia tolak dengan cara yang buruk. Nabi kita ini pula apabila menghantar kepada Muqawqis, Muqawqis tolak juga, tetapi nampak penolakan yang baik. Jadi orang yang tolak kita dengan penolakan yang buruk dan juga orang yang tolak kita dengan penolakan yang baik, kita patut ada cara yang berbeza untuk kita nak deal dengan dia. Jadi tengok macam Nabi SAW, bila si Kisra ni dia buat jahat kepada Nabi, dia koyakkan surat Nabi, maka Nabi doakan yang buruk kepada dia. Nabi kata, mazzaqallahu mulkah, semoga Allah merobek-robek kerajaan dan kekuasaannya. Macam tu juga kita dalam hidup. Ada orang tu dia tak terima kita, tapi dia tak buat jahat ke kita. Yang ni kita boleh doa, ya Allah kau bagilah hidayah kepada dia, supaya dia ini boleh dekat kepada ajaran aku. Tapi ada orang dah lah tak terima kita, lepas tu buat jahat pula kepada kita. Orang macam ni layak untuk kita doa buruk kepada dia sebenarnya. Walaupun kita kata yang baiknya mestilah doa yang baik, tapi ada beza antara dua pelaku. Ada orang boleh jadi tak kenal kita dan tak cuba nak mengenali kita, tapi dia memburukkan kita dan membuat jahat kepada kita. Boleh untuk kita berdoa dengan doa keburukan, sama seperti yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Ra'al dan Zakwan dalam kunut nazilah. Nabi mendoakan kecelakaan dan kebinasaan buat mereka. Jadi berbeza individu, dua-dua tolak, tapi ada orang tolak baik, ada orang tolak dengan cara yang buruk. Tengok apalah cara Muqawqis ataupun Juraish ibn Mina ini. Dia kata apa? Wa ahda lin nabiy sallallahu alaihi wasallam Mariyata wa ukhtaiha Sirin wa Qaisara. Dalam masa yang sama, walaupun Hatib, saya minta maaf, walaupun Muqawqis tidak menerima ajaran ataupun ajakan Nabi, tetapi Muqawqis ini beliau menghadiahkan kepada Nabi 3 orang hamba perempuan. 3 orang hamba perempuan dia hadiahkan. Yang pertamanya Maryah, disebut sebagai Mariyatu Al-Qibtiyah. Itu bukanlah Al-Qibtiyah tu nama dia, tak, daripada Qibti, itu yang kita kata Azimul Qibt. Jadi daripada Mesir lah maksudnya, Maryah Al-Qibtiyah. Dan bukan semata Maryah, tetapi 2 orang lagi saudara perempuan dia, adik-beradik perempuan kepada Maryah. Yang pertamanya adalah Sirin.
Tapi dalam sebahagian kitab sirah Shirin, dengan shin. Tapi dalam ni Sirin. Dan juga Qaisara, atau orang kita Kaisara lah orang kita panggil, tapi Qaisara ni nama perempuan. Jadi kedua ni ada mereka bertiga adik-beradik. Lalu Nabi SAW mengambil Maryah ni sebagai tawanan, iaitu sebagai hamba daripada tawanan ataupun daripada pemberian sebagai hadiah daripada Muqawqis. Nabi ambil Maryah. Tapi ada riwayat daripada Sayyidah Aisyah yang mana dia tahu Nabi bila tengok Maryah Qibtiyah je, Aisyah dah mula rasa cemburu dah. Dia kata Nabi ni mesti akan suka kepada Maryah Al-Qibtiyah. Tetapi kita setelah kita melihat, memang betul, cuma Nabi tidak bernikah dan tidak berkahwin dengan Maryah Al-Qibtiyah. Walaupun kita kata ulama khilaf, sebahagian kata Maryah isteri Nabi, tetapi yang lebih tepat adalah dia bukan tergolong dalam kalangan isteri Nabi. Adakah kita boleh kata dia ini Ummul Mukminin? Tidak boleh kata. Kerana Ummul Mukminin istimewa kepada mereka yang pernah berkahwin dengan Nabi sahaja. Tetapi adakah kita boleh katakan yang dia ini kita nak doa dengan sebutan radhiyallahu anha? Jawapannya boleh. Jadi kita sebut Mariyatul Qibtiyah radhiyallahu anha. Beliau bahkan merupakan satu-satunya wanita selain daripada Khadijah bintu Khuwailid yang pernah melahirkan anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya siapa anak tersebut? Namanya Ibrahim. Ibrahim ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anak lelaki Nabi bersama dengan Sayyidah Mariyatu Al-Qibtiyah. Jadi kita kata walau bagaimana, macam mana mungkin ini bukan isteri Nabi? Kita kata tidak. Cuba lihat dalam surah Al-Mu'minun. Allah kata qad aflahal mu'minun. Kemudian Allah kata wallazina hum li furujihim hafizun. Antara ciri mukmin adalah mereka yang memelihara kemaluan mereka. Tapi Allah Allah letak exception. Allah kata ada pengecualian. Allah kata wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim, kecuali kepada isteri-isteri mereka. Aw ma malakat aymanuhum, ataupun kepada hamba-hamba perempuan mereka. Maka Maryah termasuk dalam malakat aymanuhum itu. Jadi kita kata ma malakat aymanuhum, maka kita katakan itulah ibu kepada Ibrahim ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Ibrahim meninggal pada usia kecil. Semua anak lelaki Nabi mati kecil. Tak ada pun seorang anak lelaki Nabi yang mati dewasa, tidak ada. Tetapi anak Nabi yang 4 lain semuanya mati dewasa. Fatimah, Ummu Kulthum, Ruqayyah dan juga Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkenaan dengan Sirin pula, adik kepada Maryah ini tadi, Nabi berikan hadiah Sirin ni pula kepada Hassan bin Sabit. Hassan bin Sabit ni kita tahu Hassan bin Sabit adalah termasuk antara penyair-penyair Nabi SAW, dan juga beliau termasuk dalam kategori penyair-penyair Nabi SAW. Hassan bin Sabit dihadiahkan Sirin kepadanya. Kemudian selain daripada itu, Muqawqis dia juga turut memberikan 1000 emas kepada Nabi, hadiah. 20 helai pakaian, seekor bagal, seekor unta, seekor kuda, seorang budak lelaki. Semuanya ini diberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beza Muqawqis dengan maharaja-maharaja yang lain. Maknanya walaupun dia tolak, tetapi penolakan itu secara baik. Jadi selesai kita kepada perbahasan Hatib bin Abi Balta'ah yang diutuskan kepada maharaja Mesir. Kemudian Nabi mengutuskan Amr bin al-As, sahabat Nabi juga, anaknya Abdullah bin Amr bin al-As, dua-duanya sahabat Nabi. Pada tahun yang ke-8, baginda mengutuskan surat dakwah kepada Jaifar dan juga Abdullah, yang mana keduanya merupakan anak lelaki kepada Golanda
yang mana mereka ini berada di negara Oman, bi Oman. Dan alhamdulillah fa aslama wa sadaqa, keduanya memeluk Islam dan keduanya menerima atau membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah antara raja atau pembesar negara yang menerima dakwah Nabi pada waktu itu. Kemudian wa ba'asal Ala ibn al-Hadrami ila al-Munzir, Nabi juga menghantar seorang sahabat namanya Al-Ala menuju kepada Al-Munzir bin Sawa Al-Abdi yang merupakan raja Bahrain, yang mana pada waktu itu Raja Bahrain juga, selain daripada Raja Oman ini yang merupakan anak kepada ataupun merupakan pemerintah Oman, maka pemerintah Bahrain juga turut menerima Islam dan membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Islam sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda menghantar Al-Muhajir ibnu Abi Umayyah kepada Al-Haris bin Abdi Kulal Al-Himyari yang mana merupakan Raja Yaman. Tetapi waktu itu dia kata sa'anzur fi amri, nanti aku tengok dululah macam mana, dia kata. Sa'anzur fi amri ni maksudnya begitu, nanti aku tengok dulu. Maknanya dalam arti kata dia ini belum, orang kata apa, belumlah dia nak menerima lagi. Dia kata nanti aku tunggu dululah bagaimana. Maknanya dia nak minta penangguhan dahulu. Dia tak terus terima. Yalah, raja nak ubah agama ni suatu benda yang berat. Kemudian dalam masa yang sama wa ba'asa Abu Musa al-Asy'ari, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, antara utusan baginda adalah baginda mengutuskan Abu Musa al-Asy'ari. Mengutuskan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ni adalah kunyah. Abu Musa tu kunyahnya namanya Abdullah bin Qais. Namanya Abdullah ibnu Qaisin Abu Musa al-Asy'ari. Dan kita pernah sebut sebelum ini bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan secara khusus kepada Abu Musa al-Asy'ari. Nabi kata, Allahumma ghfir li Abdillah ibn Qaisin zambahu. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa Abdullah bin Qais. Maknanya ada doa pengampunan yang khusus dan spesifik. Itulah antara keistimewaan yang ada pada pribadi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Selain daripada Abu Musa, Nabi juga menghantar Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal menuju ke Yaman juga. Indan sirafihi min Tabuk, ketika Nabi selesai pulang daripada peperangan Tabuk, Nabi hantar Abu Musa dan juga Mu'az bin Jabal menuju ke Yaman. Lalu fa aslama 'ammata ahliha taw'an min ghairi qital. Maknanya penduduk Yaman majoritinya memeluk Islam dan menerima baik ajaran Islam tanpa sebarang peperangan pun. Sebab itu kita katakan Yaman ni memang daripada dulu hakikatnya diisi oleh negara atau negara orang-orang baik pada asalnya. Sehingga disebut banyak Al-Imanu Yaman. Al-Imanu Yaman, kata Nabi. Al-Imanu Yaman. Iman itu adalah Yaman. Wal hikmatu Yamaniyah. Hikmah juga adalah Yaman. Jadi menunjukkan negara itu adalah negara yang didoa kebaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tetapi macam kita selalu sebut, kebaikan itu hanya akan menepati selama apabila kita mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita kata Mekah, Madinah tempat berkat, tapi adakah orang yang menipu di Madinah tu dianggap ada keberkatan? Kita kata tidak. Adakah orang yang mencuri, yang melakukan maksiat di bumi Haramain? Kita kata tidak. Tanah-tanah berkat. Tapi kalau kita menyelisihi apa yang diajar oleh Nabi, maka tidak ada guna pun kita berada di tempat yang berkat. Sama juga orang duduk dalam masjid, tempat yang baik, tapi dia buat apa dalam masjid? Boleh jadi dia buat maksiat dalam masjid. Wal'iyadzubillah. Tempat baik, tapi tempat baik sama sekali tak menjadikan dia baik selama dia tidak mengikut ajaran Nabi apabila dia berada di tempat-tempat yang baik. Dan yang terakhir, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, wa ba'asa Amr ibn Umayyah al-Dhamri ila Musailimah al-Kadzdzab bi kitab.
Wa kataba ilaihi bi kitabin akhar ma'a Sa'ib bin al-Awam akhi Az-Zubair falam yuslim. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam menghantarkan Amru ibn Umayyah Al-Dhamri kepada Musailimah Al-Kazzab. Musailimah ni, orang kita selalu sebut Musailamah Al-Kazzab, tapi yang tepat Musailimah. Sebutan yang tepat adalah Musailimah. Disebut Musailimatil Kazzab. Kerana apa Al-Kazzab? Kerana dia ni kaki pembohong. Dan dia adalah antara individu terawal yang mengaku sebagai Rasul. Maknanya orang nak jadi Rasul lain selepas Nabi kita Muhammad ramai rupanya. Zaman Nabi pun ada orang mendakwa dia jadi Rasul, antaranya Musailimah ini. Tetapi dakwaan tidak tepat. Kerana kita katakan Khatamul Anbiya'i wal Mursalin adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Penutup, penamat bagi segala Nabi dan Rasul adalah Nabi kita. Banyak kali dalam hadis Nabi kata, Wa ana al-aqibu allazi laysa ba'di nabiyyun, kata Nabi. Dan aku adalah yang penghujung yang mana tidak ada seorang Nabi pun selepas aku. Jadi bila Nabi kata tidak ada Nabi selepas aku, maknanya yang kita faham apa? Kalau Nabi pun tak ada, Rasul tak ada dah lepas Nabi. Tapi tiba-tiba ada orang pada hari ini bukan nak mengaku Nabi dulu, dia mengaku Rasul terus. Jadi kita kata itulah sebesar-besar pendustaan dan pembohongan. Kerana kita kata konsep gini, semua kita hafal kaedah, semua Rasul adalah Nabi. Tetapi bukan semua Nabi menjadi Rasul. Jadi bila kita kata semua Rasul adalah Nabi, nak jadi Rasul kena jadi Nabi dulu. Tapi bila Nabi kata laisa ba'di Nabi, tidak ada selepas aku Nabi, maknanya apa? Tak adalah Rasul selepas daripada Nabi. Jadi tiba-tiba datang Musailimah Kazzab nak kata Rasul, atau Musailimah nama dia dakwa dia Rasul, maka sebab itu dapat gelaran Al-Kazzab, pembohong. Jadi sama juga dengan mana-mana Rasul yang lain, tiba-tiba kita kata saya ni Rasul bagi bangsa Melayu dan seumpamanya pun sama, ini Kazzab ini semua. Maknanya puak-puak kaki pembohong, pendusta, penipu. Jadi kita katakan tidak boleh dipercayai. Nabi hantar kepada mereka ini, dan Nabi juga hantar kepada Nabi hantar kepada Musailimah Al-Kazzab ini, tetapi mereka tidak menerima. Mereka menolak untuk beriman dengan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi saya rasakan cukup sekadar itu perbahasan kita, dan kita tamat perbahasan berkenaan dengan utusan-utusan dan surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pembesar masyarakat, yang mana kita dapat kesimpulan bahawasanya itulah kesungguhan Nabi dalam dakwah. Bahawasanya Nabi ini dalam dakwah, Nabi pelbagaikan metod. Ada waktu Nabi ceramah, ada waktu Nabi hantar surat, ada waktu Nabi berperang, ada waktu Nabi melakukan pelbagai cara-cara dakwah yang lain. Jadi kita pun sepatutnya mengambil semangat yang sama. Ada hari kita hantar dalam grup WhatsApp, contoh, jemput, hadir kuliah-kuliah macam tu. Ada hari kita sendiri yang kena bagi kepada ahli keluarga, kepada kawan-kawan, nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi kita pelbagaikan cara. Ada hari kita bagi tahu pula secara, orang kata, kepada publik menerusi media sosial dan seumpamanya. Tetapi macam kita katalah, setiap seorang bertanggungjawab menyampaikan dakwah mengikut kemampuan dan tahapan dia dalam dakwah. Dia ada sikit, dia sampaikan sikit. Dia ada banyak, dia sampaikan banyak. Yang masalah yang ada banyak tak nak sampaikan. Dan yang masalah juga adalah orang yang ada sikit tapi nak sampai banyak. Apa masalah juga dua-dua pihak. Jadi kita kena jadi yang seimbang, iaitu kita hanya menyampaikan apa yang kita tahu, tidak melebih-lebih daripada itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah kita pada bulan pada 2 minggu lagi insyaAllah. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.